Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi untuk program Pearl of Life atau lebih dikenali sebagai POL, kami daripada Exco Dakwah dan Tarbiyah ingin mengadakan bedah filem. Dan filem yang dipilih pada kali ini ialah Titisan Suci daripada Tarbiyah Serentak. Baiklah, sinopsis dia macam ni. Ada 4 orang insan dalam filem ini, iaitu Aris, Alif, Syifwa dan Adia. Jadi 2 pasangan laki dan perempuan ini, mereka rumit masing-masing. Baiklah, dalam kampus ini, Aris dan Alia dikira sebagai murabbi dan murabbiyah agung. Tapi Syifwa dan Alif sebaliknya. So, tapi sebagai kawan yang baik, Aris dan Alia ni sentiasa menegur, menasihati mereka dan sebagainya dengan kisah-kisah Nabi. Banyaklah. Tapi pada satu masa yang tak diduga, Aris mula jatuh cinta kepada Alia. Dan Alia pula jatuh cinta kepada Aris. Dan pada kemuncaknya, di situlah persahabatan mereka diuji apabila dilemparkan dengan fitnah dan ujian yang diberi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. True friends, sahabat sejati. Dalam filem ini, Huda memang rasa yang central point yang dia memang nak sampaikan kepada kita semua ialah betapa kuatnya dan juga betapa lemahnya sesebuah persahabatan itu apabila diuji dengan tipu daya syaitan. Jadi kita boleh sayang sangat kat kawan kita, best friends forever lah katakan. Tapi kalau katakan kita tertipu dan juga buta dengan fitnah, boleh je 10 tahun kita berkawan dengan orang tu terlerai macam tu je. Dalam filem ini sendiri, Huda suka sangat statement yang Syifwa dan Alia selalu cakap. Kita kawan sampai syurga ya. Dari situ Huda rasa macam betul lah, kalau kita berkawan dengan orang tu dengan cara yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, maka hubungan itu memang akan dijaga sendiri olehnya untuk kekal sampai ke syurga. Betul tak? Satu lagi pengajaran yang Huda dapat daripada filem ini ialah ilmu harus sentiasa disertakan dengan sumber rujukan. Kita selalu sangat merungut, kenapalah kalau katakan buat report ataupun buat assignment, kita kena sediakan dengan reference. Tapi sebenarnya little did we know, reference ni ataupun sumber rujukan sangat penting dalam proses menuntut ilmu seseorang. Untuk kita ataupun untuk orang lain yang akan tengok kita punya report tu. Betul tak? Jadi kita pun marah kalau katakan orang tu sendiri tak buat fact check. Maksudnya dia melemparkan satu fakta tanpa background yang sah. Kita pun marah. Sebab itu dah dikira sebagai fitnah ataupun benda yang tak sah lah. Tapi kenapa kita nak buat benda yang sama, betul tak? Jadi ingat, berguru itu juga adalah satu jalan besar dalam proses menuntut ilmu. Jadi tak semestinya kita kena tengok internet saja. Al-Quran, hadis Rasulullah, kisah para Nabi itu semua dikira sebagai sumber rujukan. Dan kalau korang sedar, dalam filem ini sahaja, selepas setiap nasihat yang mereka lemparkan, mereka sentiasa sertakan dengan sumber rujukan. Macam Alif ada cakap dalam awal filem ni. Dia cakap, La taqrabu zina. Dalam surah Al-Isra ayat 32. Jangan kamu dekati zina. Seterusnya, kita tak ada hak nak menilai orang lain ataupun senang kata, don't judge a book by its cover. Sebab walaupun kita rasa pada pandangan kita orang ni banyak berdosa, banyak buat maksiat ataupun dalam filem ni dia berzina, tapi akhirnya dia sedar dan kembali kepada Allah. Jadi kita tak boleh nak judge orang sebab kita tak tahu pengakhiran hidup dia. InsyaAllah walaupun orang tu bergelumang dengan dosa buat hidup dia, tapi kalau pada akhirnya dia bertaubat, insyaAllah dia akan mendapat husnul khatimah. Selain daripada itu, kita juga tak boleh nak bersikap sombong. Sebab kita kena ingat sebagai hamba-hamba Allah, sebab kita semua ni pendosa. Tak boleh nak rasa macam, oh saya ni lagi baik daripada dia, dia ni banyak dosa. Sebab kita pun ada dosa kita, cuma Allah yang tolong tutupkan aib kita. Jadi saya nak petik satu ayat daripada Al-Quran, daripada surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembusi bumi dan kamu tidak akan dapat menyaingi setinggi gunung ganang. Selain itu, filem ni mengingatkan kita tentang kematian, bahawa mati itu pasti. Dan mesej ni amatlah bermanfaat untuk kita kerana bila kita mengingati mati, kita akan muhasabah diri kita balik. Kita akan fikir, layak ke kita nak masuk syurga Allah ni? Seterusnya insyaAllah kita akan bertaubat dan mempertingkatkan lagi amalan-amalan kita. Dan satu potongan ayat Al-Quran mengenai mati ialah daripada surah Al-Mulk ayat yang kedua. Dialah yang telah mentakdirkan mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Okey, untuk pengajaran yang seterusnya, kita boleh buka surah Al-Zariyat ayat 55 yang bermaksud, dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Setiap malam Aris akan buat usrah dan ajak kawan-kawannya untuk join sekali. Walaupun sesi usrah tu hanyalah sekejap, tapi setiap malam akan ada usrah. Kerana manusia ini mudah lupa. Kita perlu sentiasa diingatkan tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Selain itu, kita boleh baca surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, dan suruhlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Sepanjang movie ini, bila Aris nak tegur kawan dia, dia akan gunakan bahasa yang lemah lembut, tak ada marah-marah, bukan dengan kata-kata yang kesat. Hasilnya, kawannya akan lebih mudah terima nasihat daripada Aris, kerana Aris pilih kata-kata yang baik untuk menegur. Selanjutnya, kita baca ayat 11 daripada surah Az-Zumar yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadatku kepadanya. Untuk kaitkan ayat ini dengan movie Titisan Suci ini, setiap kali Aris buat usrah, setiap kali Aris tolong kawannya untuk siapkan assignment, dan setiap kali Aris berdakwah, tak pernah sekali pun Aris minta bayaran apa-apa, kerana Aris tahu ganjaran di sisi Allah adalah jauh lebih besar. Seterusnya ialah menundukkan pandangan. Saya akan petik dalam surah An-Nur ayat 30 dan juga 31. Ayat 30 untuk lelaki, manakala ayat 31 untuk perempuan. Pada ayat 30 Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada melihat perkara-perkara yang haram dan memelihara kehormatan mereka dan seterusnya. Apa maksud pandangan yang haram di sini? Pandangan yang haram bermaksud apa-apa pandangan yang apabila kita melihatnya akan menimbulkan niat yang tidak elok seperti syahwat dan sebagainya. Tak kisah sama ada kita bertemu atau bersemuka ataupun kita melihat dalam iklan, dalam IG, apa-apa yang menimbulkan perkara-perkara yang haram, hendaklah kita tundukkan pandangan. Jadi dalam filem ini kita dapat lihat contoh seperti Aris apabila bertemu dengan Alia di library kan. Orang kata dari mata turun ke hati. Namun pada syaitan, itu adalah langkah pertama untuk dia menghasut anak Adam untuk melakukan perkara-perkara yang dimungkiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir ialah sentiasa meletakkan cinta kepada Allah sebagai cinta yang pertama. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, cinta itu tidak salah. Tidak siapa cakap cinta itu salah. Namun apa yang salah ialah apabila kita mencintai seseorang dengan cara yang salah. Macam mana nak mencintai seseorang dengan cara betul? Cintalah kepada sang pemilik hati dahulu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah meletakkan Allah sebagai yang pertama, nescaya kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Di dalam filem ini kita dapat lihat apabila Aris dan Alia mula mencintai antara satu sama lain, mereka mula lalai, larau dan mula meninggalkan usrah. Ini adalah antara kesan-kesan buruk apabila mereka meletakkan cinta selain Allah sebagai cinta yang pertama. Ingatlah bahawa sekiranya Allah itu mencintai seseorang hamba, dia tidak akan membiarkan hamba itu berada dalam kesusahan. Sekian sahaja daripada kami. Segala yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Sesiapa yang belum tonton filem ini, sila tonton sekarang kerana terdapat banyak pengajaran yang boleh kita ambil dan pelajari. Air mataku yang telah mengalir dan membasahi luka yang hanya sia-sia. Air mataku yang telah mengalir dan membasahi harapan apabila dahan pokok yang kita sangka boleh berpaut, tetapi hanyalah ranting yang tidak utuh membawa kita jatuh bersama kembali.